Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sesi PDPR hari ini. Cikgu harapkan murid-murid berada dalam keadaan sihat walafiat dan ceria hendaknya. Tajuk kita hari ini, mari tuai hasil, masih dalam bahagian hidroponik di unit 2 teknologi pertanian. Murid-murid boleh merujuk muka surat 59 hingga 62 buku teks sebagai bacaan lanjut. Standard kandungan dan standard pembelajaran kita hari ini, standard kandungan kita adalah pada 5.2 penanam secara hidroponik. Manakala standard pembelajaran kita pada 5.2.9 menuai hasil mengikut tempoh matang dan fizikal tanaman. Okey, kriteria kejayaan kita di akhir sesi pembelajaran ini, murid-murid akan dapat yang pertama, menyatakan maksud tempoh matang tanaman beserta contoh. Kriteria yang kedua, menyenaraikan teknik-teknik yang digunakan untuk menuai tanaman. Dan yang terakhir, kriteria yang ketiga adalah murid-murid dapat menyatakan tata cara menyenggara tanaman yang telah dituai. Okey, harap murid-murid telah bersedia. Baiklah, kita masuk ke tajuk kita, tempoh matang. Tempoh matang adalah satu tempoh di mana secara umumnya boleh dikatakan tempoh di mana tumbuhan ataupun masa yang diambil oleh tumbuhan untuk benar-benar mencapai usia untuk dituai. Maksudnya tumbuhan yang betul-betul telah cukup besar dan fizikalnya sangat sesuai untuk dijual. Okey, kita rujuk pada slide yang diberikan. Okey, tempoh matang adalah masa yang diambil oleh tumbuhan untuk benar-benar mencapai usia untuk dituai seperti yang cikgu katakan tadi. Ia berbeza mengikut jenis tumbuhan. Ada tumbuhan yang mempunyai tempoh matang, tempoh tuaian, masa untuk dituai yang lebih singkat, ada yang mempunyai masa yang lebih lambat. Okey, tempoh matang tumbuhan untuk tanaman hidroponik biasanya lebih singkat berbanding tanaman konvensional. Okey, apa dia tanaman konvensional? Ada di bahagian bawah tu cikgu terangkan. Iaitu tanaman konvensional adalah tanaman yang ditanam secara tradisional menggunakan tanah. Selain itu, tanaman masih boleh dipetik lebih awal daripada tempoh matang ni. Dan selalunya tanaman yang dipetik lebih awal ni dijadikan ulam. Maksudnya dimakan secara mentah ataupun dicelur dengan air panas. Selain itu, tumbuhan juga ataupun tanaman tadi perlu dituai segera dalam tempoh ini. Kenapa? Adalah ia kerana untuk menjamin untuk menjimatkan kos pengurusan, sebab makin lama tumbuhan berada di tapak hidroponik, ia akan menggunakan kos yang lebih banyak, kos penjagaan seperti baja dan sebagainya, dan mengelakkan tumbuhan terlalu tua untuk dipasarkan. Bila tumbuhan terlalu tua, ia boleh mengurangkan kualiti tumbuhan tersebut, terutamanya sayuran lah. Okey, kita tengok jadual tempoh matang. Perbezaan yang boleh dilihat pada tempoh matang, sawi hijau, tempoh matang ada dalam 30 hingga 35 hari selepas ditanam. Kailan, kailan ikan masin memang sedap. Okey, kailan pula, sayur kailan mengambil masa 45 ke hingga 50 hari, bayam mengambil masa 25 ke 30 hari, kangkung mengambil masa 25 ke 30 hari sama seperti bayam. Tomato lewat lambat sikit, mengambil masa 50 ke hingga ke 60 hari, manakala timun pula mengambil masa 45 ke 50 hari. Ciri-ciri fizikal tumbuhan sayuran tadi seperti saiz, warna, bilangan daun, saiz batang, bilangan buah akan diambil kira untuk menentukan kesesuaian penuaian. Dan penuaian ini perlu dilakukan dengan cara yang betul dan tempoh masa yang minimum. Maksudnya tidak boleh mengambil masa yang terlalu lama. Okey, itu jadual tempoh matang. Kita terus ke tajuk yang seterusnya. Bahagian yang seterusnya itu proses menuai. Dah matang, kita akan tuai. Okey, proses menuai adalah apa yang perlu diibaratkan adalah penggunaan kaedah yang bersesuaian dengan tumbuhan. Okey, kaedah yang dipilih tadi adalah berdasarkan saiz dan jenis tumbuhan, sama ada tumbuhan jenis berbuah, berubi ataupun berdedaun. Selain itu, penggunaan alatan tajam adalah perlu kerana untuk mengelakkan kecederaan pada hasil tuaian tadi. Jika kita menggunakan pisau ataupun gunting yang tumpul, ia boleh merosakkan batang ataupun daun ataupun tangkai buah dan boleh menyebabkan tumbuhan
terutamanya yang berbuah tadi, bila kita petik buahnya boleh menyebabkan tumbuhan pokok asal tu boleh mati. Seterusnya, pastikan peralatan dan tangan bersih semasa proses menuai dijalankan. Ini adalah untuk mengelakkan jangkitan kuman ataupun virus pada tumbuhan dan pengendali tuaian, dan kita memastikan pisau ataupun gunting yang kita gunakan tu bersih. Tangan kita pun bersih, sebaiknya kita guna sarung tangan. Selain daripada penyebaran penyakit daripada tumbuhan kepada manusia, boleh menyebabkan penyebaran virus ataupun penyakit antara tumbuhan sama tumbuhan. Kita juga, proses penaian juga sering dilakukan pada waktu awal pagi atau lewat petang. Kenapa dilakukan pada awal pagi dan lewat petang? Selalunya ada untuk mengurangkan stres pada tumbuhan. Tumbuhan pun ada stres. Bila kita buat di tengah panas, ia boleh menyebabkan tumbuhan tadi mudah cepat layu. Dan juga adalah untuk menjamin kesegaran tumbuhan selepas dituai. Dan yang penting untuk proses tanaman hidroponik ni adalah selepas kita dah tuai hasil, bila raga tu tidak digunakan lagi atau tumbuhan tidak berada di dalam raga lagi, raga tu kita perlu basuh. Kenapa kita perlu basuh adalah untuk digunakan semula pada proses tanaman hidroponik yang akan datang. Ini boleh menjimatkan kos penanaman kita. Baiklah, itu tentang proses menuai. Sekarang kita pergi ke kaedah menuk tuaian. Secara umumnya, mengikut silibus kita ada terdapat 3 kaedah tuaian. Yang pertama adalah kaedah memetik, di mana kita memetik hasil tuaian daripada pokok yang kita tanam. Kaedah ini sesuai digunakan bagi sayuran jenis berbuah, sebab yang kita nak jual ataupun kita nak guna tuai adalah buah sahaja. Dan contoh-contoh sayuran yang kita tuai secara kaedah memetik adalah seperti cili dan tomato. Kaedah kedua adalah kaedah mencabut. Kita mencabut tumbuhan tersebut daripada raga tanaman dengan akar-akarnya sekali, sesuai digunakan pada sayuran berdaun seperti sawi, bayam, kangkung, kailan dan ulam raja. Dan selalunya proses ini akan menyebabkan raga tanaman tadi terus kosong, dan ia lebih baik kerana ia boleh menjamin kesegaran tumbuhan dalam tempoh masa yang lebih lama. Kaedah yang ketiga adalah dengan cara memotong sayuran pada pangkal tanaman. Kaedah ini sesuai digunakan untuk tumbuhan berdaun, dan ini akan membantu proses penyenggaraan yang akan kita buat kemudian, di mana tumbuhan yang dipotong pada akarnya lebih mudah untuk dikumpul, disimpan dan dibungkus. Baiklah, itu adalah kaedah-kaedah tuaian. Ada 3 tadi, yang memetik, mencabut dan memotong. Seterusnya kita pergi ke penyenggaraan hasil tuaian. Apa dia penyenggaraan hasil tuaian? Penyenggaraan hasil tuaian adalah proses pengurusan hasil tuaian yang perlu dilakukan sejurus selepas tanaman dituai. Bila kita habis tuai je, kita dah perlu mulakan proses penyenggaraan. Ini penting kerana proses penyenggaraan ini akan membantu memastikan tuaian dapat memberikan pulangan maksimum pada jualan. Kalau kita uruskan tanaman betul-betul selepas dituai, ia boleh memastikan tumbuhan itu, hampir keseluruhan hasil tanaman itu dapat dijual. Ia juga, proses penyenggaraan hasil tuaian ini akan membantu kita petani ataupun pengusaha tanaman hidroponik mendapatkan nilai terbaik pada hasil, di samping menjamin kualiti tanaman dan kredibiliti petani. Maksudnya di sini tanaman yang dituai tadi akan dapat dipastikan berada dalam keadaan yang lebih baik. Di samping itu, memastikan yang hasil jualan tadi akan membantu meningkatkan imej orang yang menjual, petani tadilah, penanaman, pengusaha hidroponik tadi. Proses penyenggaraan ini juga selain itu boleh membantu mengekalkan kualiti tanaman pada tempoh yang lama. Seperti mana yang kita tahu, hasil tanaman seperti sayuran ni sangat mudah rosak jika tidak diuruskan dengan baik. Dan apa yang lebih salah satu kelebihan tanaman hidroponik adalah hasil tanaman hidroponik selalunya tidak perlu dibersihkan seperti mana tanaman konvensional, kerana kebanyakan tanaman hidroponik ini, yang pertama sekali kita tidak menggunakan tanah. Jadi kalau kita cabut tumbuhan daripada dengan akar-akarnya sekalipun, akar itu tidak terlalu kotor, dan ini memudahkan kaedah pengurusan kita.
Baiklah, kita lihat apa dia kaedah-kaedah ataupun perkara-perkara yang terkandung dalam proses penyelenggaraan hasil tanaman hidroponik tadi. Okey, ada beberapa kaedah, secara umumnya ada 6, dan kaedah-kaedah ini perlu dilakukan. Ia akan membantu petani ataupun pengusaha hidroponik untuk menguruskan tanaman dengan lebih baik. Okey, yang pertama adalah mengumpul. Hasil tuaian yang dituai tadi perlu dikumpul dan diletakkan di tempat teduh bagi menjamin kualiti. Maksudnya bila proses penuaian berlaku, hasil tuaian itu perlu dikumpulkan dengan segera. Di samping menjaga kualiti tumbuhan, ia boleh mengelakkan pembaziran. Dan bila diletakkan hasil tuaian tadi tidak diuruskan, tidak dikumpulkan dengan segera, ada kemungkinan ada hasil tuaian yang hilang ataupun terjatuh ataupun rosak apabila dibiarkan terlalu lama. Selepas itu, selepas dikumpulkan, hasil tuaian tadi akan ditimbang untuk mendapatkan rekod hasil tuaian secara keseluruhannya. Proses menimbang ini akan memastikan petani atau pengusaha mengetahui secara umum, secara kasar, akan nilai hasil tuaian, jumlah hasil tuaiannya. Kemudian setelah ditimbang, proses memilih dan mengasing hasil tuaian tadi, hasil tuaian tadi akan diasingkan. Yang elok, yang baik akan dikumpulkan bersama-sama, manakala hasil tuaian yang rosak akan diasingkan. Selalunya tidak dibuang tapi digunakan untuk proses-proses lain seperti menjadi makanan pada binatang dan sebagainya. Baiklah, kita tengok kaedah penyelenggaraan. Yang keempat adalah menggrade. Hasil tanaman selepas ditimbang dan diasingkan tadi, yang elok tadi akan digradekan mengikut rupa bentuk, warna, saiz dan berat agar hasilnya seragam dan nilai jualannya lebih baik. Kenapa dikatakan nilai jualan lebih baik? Hasil yang lebih berkualiti akan boleh dijual pada harga yang lebih tinggi. Proses menggrade ini akan memberikan pulangan yang lebih baik kepada pengusaha. Seterusnya, selepas tanaman tadi digrade, ia akan dibungkus mengikut berat yang dikehendakilah. Dia akan ditimbang sekali lagi dan dibungkus mengikut grade. Ada mungkin grade A, grade B dan grade biasa, grade C. Dan tujuan ini, kenapa perlu dibungkus? Ia akan mengelakkan hasil tanaman rosak dan akan membantu pengusaha untuk memudahkan tanaman tadi diangkut ataupun dibawa ataupun dijual. Selain itu, kaedah penyelenggaraan yang terakhir adalah proses menyimpan dan memasarkan. Okey, hasil tanaman tadi selepas dibungkus sama ada terus dijual ataupun disimpan. Kebanyakan tanaman ataupun sayuran yang telah dibungkus tadi akan disimpan di dalam peti sejuk ataupun peti berhawa dingin lah. Dan tujuannya adalah untuk memastikan tumbuhan tersebut ataupun hasil tanaman tersebut berada dalam keadaan segar. Dan seperti mana yang kita tahu, penyimpanan di tempat sejuk selalunya melambatkan proses kehilangan air pada tumbuhan, sebab tumbuhan sangat sensitif pada air, kandungan airnya, dan yang ini akan membantu melambatkan proses pelayuan tumbuhan. Maksudnya lebih lama tumbuhan itu berada di luar, ia mungkin lebih cepat layu kecuali ia disimpan di tempat yang bersuhu rendah. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Secara kesimpulannya ada 3. Yang pertama, tempoh matang. Tanaman boleh dituai menjelang tempoh matang. Itu yang kita belajar tadi. Yang kedua, kaedah tuaian. Terdapat beberapa kaedah tuaian, dan kaedah tuaian yang betul dan berkesan akan memberikan pulangan yang optimum pada petani ataupun pengusaha tanaman hidroponik. Kemudian kesimpulan yang ketiga, penyelenggaraan tanaman. Penyelenggaraan tanaman perlu dilakukan untuk memastikan hasil tuaian berada dalam keadaan baik di samping menambahkan nilai pada jualan. Baiklah murid-murid, itu saja untuk kali ini. Ucapkan terima kasih pada murid-murid yang meluangkan masa untuk belajar bersama-sama dengan cikgu. Cikgu doakan agar murid-murid sentiasa berada dalam keadaan baik, dan semoga apa yang kita belajar hari ini akan dapat memberi manfaat pada murid-murid sekalian. Jaga diri baik-baik.
Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.